Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim kepada Encik Megat Faisal KPP SJK, kepada semua pegawai di SJK dan juga kepada pegawai kita punya PT Puan Fawiza. Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih kerana kita dapat bersama pagi ini. Okey, pagi ini kita akan melaksanakan resensi buku. Dan ini adalah kali ketiga kita dah laksanakan. Dan kali ini alhamdulillah kita ada 3 pembentang yang akan membentangkan tentang bacaan masing-masing. Kita akan mulakan dengan, adakah kita akan mulakan dengan Encik Wan dulu? Bolehlah Puan, sebab saya kejap je. Oh cik, okey. Okey, so saya pun tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan kepada Cik Wan Muhammad Rudaini bin Wan Udin, penolong karang sekolah Jenderal Khusus untuk membuat pembentangan tentang buku bacaan beliau. Saya persilakan. Baik, terima kasih Puan. Nampak tak? Belum lagi Wan. Nampak. Baru nampak. Ada? Ada. Saya cakap tak nampak muka orang lah pula. Oh. Tak apa, boleh. InsyaAllah. Boleh mula Puan Silakan. Hello. Sila. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Puan Syarizah binti Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Sekolah Jenis Khas JPN Selangor, Encik Megat Faisal, Ketua Penolong Pengarah Unit Sekolah Jenis Khas JPN Selangor, rakan-rakan pegawai dan juga tak lupa juga kepada Farwiza. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya cuba meresensikan sebuah buku yang mana buku sejarah Islam. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya saya ni seorang yang memang kurang minat sejarah daripada sekolah lagi. Memang bagi saya sejarah tu susah sangat bagi saya. Tapi cari buku, godek buku, tengok okey buku ni lah. Saya cubalah baca buku ni dan terasa minat pula pada sejarah. Jadi sejarah Islam ni saya bukannya daripada pakar-pakar Islam, pakar-pakar sejarah Islam. Kalau boleh, kalau ada salah dan silap ke, mohonlah Ustaz Saiful, Ustaz Faiz tolong tegurlah dalam sejarah ni. Sebab sebenarnya macam susah sikit nak baca, nak fahamkan dia tu susah. Untuk nak fahamkan dia, jadi saya sulamkan dengan ceramah-ceramah tentang Al-Hijrah, ceramah-ceramah ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz yang tentang Al-Hijrah, mengenai hijrah jugalah, untuk nak fahamkan, untuk nak baca. Jadi buku bertajuk Hijrah ni adalah merupakan sebuah karya ataupun penulisnya adalah Abdul Latif Talib. Yang mana Abdul Latif Talib ni dia memang gemar sangat menulis tentang sejarah-sejarah Islam. Dia berasal daripada Negeri Sembilan. Okey, baik. Saya teruskan. Identiti buku ni, tajuk buku ni adalah buku Hijrah. Dia tak panjang sebenarnya. Dia nak kata novel pendek, macam novel pendek. Berapa muka surat saja, tak sampai 50 muka surat. Jadi penulis dia adalah Abdul Latif Talib. Kategori dia adalah sejarah Islam.
ISBN dia number di situ. Publisher dia adalah PTS Publication. Okey, semua dengar kan? Dengar. Okey. Ustaz bantu kalau ada salah tolong tegur sikit. Okey. Jadi pembacaan buku ini saya tularkan juga dengan video lah tentang sejarah Al-Hijrah lah. Okey, untuk sinopsis buku ni, hijrah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud meninggalkan satu tempat bagi menuju ke tempat yang lain. Di mana kita tahu zaman Nabi dulu, Nabi berhijrah dari satu tempat ke tempat lain untuk adalah pelbagai alasan dia. Dalam sinopsis juga, hijrah Rasulullah adalah meninggalkan kota Mekah dan berpindah ke Madinah demi mengikut perintah Allah dan Rasulnya. Sebelum tu, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib bersama rombongannya berhijrah ke Habsyah bagi menyelamatkan diri daripada kekejaman musyrikin Quraisy. Okey, keseluruhan daripada buku ini juga mereka berhijrah adalah bagi menyelamatkan akidah daripada ancaman musuh. Okey, baik, seterusnya. Okey, isi resensi. Daripada buku ini, daripada pembacaan buku ini telah menceritakan mengenai peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah dengan perintah Allah, bukan dengan kehendak mereka sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad ni dia dijamin oleh Allah, dia adalah seorang yang maksum. Walaupun kita tahu Allah berkuasa untuk memberi hadiah kepada siapa saja, tapi Nabi Muhammad ini adalah berhijrah untuk memperbaiki ataupun berhijrah untuk mencari benda yang lebih baik daripada sekarang ini. Okey. Walaupun Nabi Muhammad ni tahu dia mempunyai mukjizat, namun Allah tidak menghendakinya semikian. Okey, maksudnya di sini maknanya kita tahu Nabi Muhammad tu, dia tahu dia tu ada mukjizat untuk memperoleh kemenangan dalam peperangan Badar, tapi dia berusaha juga dengan diri dia sendiri. Dia tahu Allah akan tolong dia, tapi dia sedar walaupun Allah tolong, tapi dia mempunyai keinginan sendiri untuk melakukan, untuk berusaha. Okey, hijrah berlaku dalam bentuk peristiwa yang digabungkan antara perlindungan Allah dengan ikhtiar manusia. Ini yang kita panggil sebagai ikhtiar manusia. Memang Rasulullah mendapat perlindungan daripada Allah, tetapi beliau juga terpaksa menempuh perjalanan yang serba pahit. Okey, kita tahu Nabi ni dia tahu dia ada mukjizat tadi, tapi dia tahu Allah akan tolong dia. Dia merupakan juga ahli syurga, tapi dia tahu Allah akan tolong dia, tapi dia tetap nakkan sahabat-sahabat yang lain dan juga dia punya pengikut-pengikut lain sama turut untuk masuk ke syurga dia. Jadi dia ikhtiar. Dia dah mendapat perlindungan daripada Allah, tetapi dia buat juga. Dia usaha, kita panggil usaha ataupun ikhtiar. Tetapi beliau menutup perjalanan yang walaupun Rasulullah yakin akan melindunginya, namun beliau perlu berikhtiar merencanakan perjalanan supaya selamat sampai. Okey, walaupun dia tahu Allah akan bantu dia, tapi dia rencanakan juga perjalanan dia supaya selamat sampai. Okey. Antara sebab-sebab berlakunya hijrah adalah yang pertama, ni hijrah zaman Nabi dulu. Ancaman, tekanan dan juga penyiksaan yang kuat daripada kaum Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga pengikutnya. Itu antara sebab Nabi berhijrah yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan oleh pemulawan yang dilakukan kepada Bani Hisham dan Bani Abdul Muttalib hingga mereka menderita akibat kekurangan makanan. Ini kurang makan, jadi hijrah. Dia berhijrah untuk kepada yang lebih baik lah. Nanti saya terangkan apakah kebaikan dia, apakah di belakangnya nanti. Kaum Quraisy mengancam nyawa Rasulullah SAW dengan beberapa percubaan dilakukan bagi membunuh Nabi, tapi tidak berjaya. Kaum Quraisy ni dia
banyak kali percubaan untuk bunuh Nabi, tapi tak berjaya. Sebab itu Nabi sentiasa berhijrah untuk benda yang lebih baik. Penduduk Madinah yang sering berperang sesama mereka memerlukan seorang pemimpin yang boleh mendamaikan serta menyatukan mereka. Lalu mereka menjemput Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Okey, itu juga salah satu sebab Nabi berhijrah ke Madinah, sebab penduduk Madinah ni dia sering berperang antara satu sama mereka. Dia perlukan seorang pemimpin untuk mendamaikan, untuk menyatukan balik mereka. Okey, ini isi resensi dia. Okey, daripada kebaikan buku ini, daripada yang saya sulam, saya dengar daripada buku ini, saya sulam, apakah yang boleh kita aplikasikan sejarah hijrah Rasulullah dengan kehidupan seharian kita. Daripada buku ini juga dengan isi tersirat dia dan juga dengan ceramah-ceramah yang kita dengar mengenai makna hijrah juga. Yang pertama saya dapat simpulkan terdapat dua jenis hijrah. Okey, yang pertama kita tengok jenis hijrah yang pertama adalah berhijrah daripada buruk ke baik. Okey, buruk ke baik ni contoh daripada, kita tengok sikap kita sendiri berhijrah. Sikap kita sebelum ni malas, degil, apa semua, kita buat itu tak kena, buat ini tak kena, tapi kita cuba berhijrah. Berhijrah ni untuk kita berhijrah lebih baik. Sebelum ni kita malas, lepas tu kita berhijrah, lebih baik. Contoh dalam saya bagi contoh dalam ni lah, dalam sebuah organisasi di sekolah lah, mana kita pun lama di sekolah dan biasa di sekolah. Berhijrah daripada keadaan buruk kepada keadaan baik ni contohnya, sebelum ni kita malas, masuk kelas pun lambat. Bunyi loceng tunggu dulu, alah tak apa, budak-budak bagi masa budak-budak je. Lepas tu baru kita masuk ke kelas, setelah 5 minit 10 minit baru sampai ke kelas. Jadi itu daripada buruk. Jadi setelah kita dah renung diri, kita cuba aplikasikan dengan hijrah Rasulullah, kita cuba berhijrah, tak apalah, lepas ni sebelum bunyi loceng lagi, aku dah nak masuk, aku dah ready, dah pegang buku apa semua, bunyi loceng terus jalan. Itu adalah merupakan berhijrah daripada daripada buruk kepada yang baik. Jenis hijrah yang kedua yang saya kata adalah, yang saya dapat simpulkan adalah berhijrah daripada sesuatu yang baik kepada sesuatu yang lebih baik. Yang tadi hijrah daripada tak baik kepada yang baik. Yang kedua ni pula daripada yang baik kepada yang lebih baik. Contohnya hijrah baik kepada, contoh bila saya bagi contoh di sekeliling di sebuah organisasi di sekolah lah, contoh daripada baik kepada lebih baik. Contohnya kita sekarang dah berada di zon selesa, comfort zone. Kita dah baik dah sebenarnya. Kita dah buat semua, kita dah patuh dengan arahan ketua jabatan, kita dah ikut dah apa semua. Lepas tu contoh di sekolah ni, macam mana nak cakap bila kita dah berada di zon selesa, kita dah selesa dah, tak ada orang yang ganggu kita punya kerja dah baik, kita dah cemerlang, kita dah menunjukkan sikap yang baik, kita dah buat patuh kepada ketua jabatan, kita dah hormat kawan-kawan sekerja, kita dah hormat pada semua orang, kita dah baik. Benda tu dah baik. Macam mana kita nak hijrah kepada yang lebih baik? Di situ bila kita dah berada daripada zon selesa, kita cuba pula cari, itu dah menandakan kita dah perlu berhijrah. Kita dah baik, kita dah buat semuanya, kita dah selesai dah cantik dah apa semua, kita berhijrah. Sebab kita dah berada, berhijrah untuk kita memperbaiki. Antara dia adalah untuk memperbaiki, contoh kita perlu berhijrah, time ni dah sampai masanya untuk aku berhijrah, aku kena tukar sekolah. Untuk apa? Untuk kita nak berbakti kepada sekolah lain pula. Untuk kita dah buat sesuatu pada sekolah lama, kita nak buat sesuatu yang lebih baik pada sekolah baru. Maknanya kita berhijrah daripada yang baik kepada yang lebih baik.
Bila kita dah berada dalam keadaan yang dah baik, kita dah berada di zon selesa, lama-lama kita punya prestasi akan menurun kalau kita tidak, akan sentiasa menurun kalau kita tidak melakukan hijrah. Itu pentingnya hijrah. Bila kita dah ada di zon selesa, kita perlu berhijrah supaya dia menjadi lebih baik. Okey, yang kedua adalah skala hijrah. Skala hijrah ni, apa yang saya dapat simpulkan, kita ada dua skala. Yang pertama, skala besar dan juga skala kecil. Tak semestinya kita perlu berhijrah dalam keadaan skala yang besar. Contoh kita, macam mana nak cakap ni? Okey, saya bagi contoh sekolah lagi lah, senang. Nampak kat sekolah je sekarang ni. Okey, seorang pengetua baru yang masuk ke sekolah itu, dia nak membuat satu perubahan. Perubahan ni juga kita boleh kategorikan sebagai hijrah juga. Dia nak buat satu perubahan yang besar. Dia nak semua guru-guru berubah, semua dalam keadaan bawah jawatan dia tu, dia nak berubah semua. Dia nak ubahkan semua dalam skala yang besar. Untuk berhijrah dalam skala yang besar ni agak sukar. Kenapa? Sebab skala yang kecil itu lebih diperlukan dahulu untuk mengubah skala yang besar. Saya rasa faham kot maksud saya. Saya nak terangkan tu tak pandai jap. Okey, sepatutnya dia sebagai pentadbir sekolah, dia sebagai pengetua, dia nak mengubah sekolah dia kena minta guru-guru dia berhijrah. Maknanya daripada skala yang kecil, iaitu berhijrah daripada seorang guru pada seorang guru, berhijrah dari satu unit ke unit, ke panitia yang lain, barulah dia dapat mengubahkan daripada skala yang lebih besar. Itu maksud saya, faham kot untuk skala hijrah ni. Okey. Okey, yang ketiga adalah sifat hijrah. Sifat ni macam mana saya nak ceritakan. Okey, hijrah ni bukan yang sifat pertama adalah perubahan diri kita, dalaman kita, diri kita, emosi kita, tingkah laku kita. Itu merupakan juga hijrah daripada yang buruk kepada yang lebih baik, yang baik kepada yang lebih baik daripada diri kita. Okey, aku selama ni aku suka marah-marah kan anak aku suka marah-marahkan kawan-kawan aku. Okey, nanti mulai pada ni aku tak nak marah lah, aku nak nasihat dia, nak beri kata-kata yang baik. Okey, itu juga hijrah. Dalaman kita, sifat kita, perubahan diri kita, sikap kita. Yang kedua, dan sifat dia adalah perubahan fizikal. Tak semestinya berhijrah itu dalam emosi kita. Okey, kita berhijrah contoh daripada satu tempat ke tempat yang lain, kita hijrah juga. Contoh, kita duduk meja depan. Okey, penghijrahan fizikal ni adalah, okey, aku duduk sini dah lama lah. Macam tak ada perubahan pada diri aku. Pindah meja, duduk meja depan. Itu juga merupakan hijrah. Bila sampai masanya kata, kita dah rasa tak ada perubahan lah. Okey, aku berhijrah lah, mungkin berubah. Okey, duduk pula tepi pintu. Okey, itu pun hijrah. Mungkin ada perubahan untuk yang baik, yang buruk kepada baik, yang baik kepada yang lebih baik. Itulah sifat-sifat hijrah yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Apa yang saya dah baca dalam buku dan juga disulami dengan video-video ceramah. Okey. Seterusnya, apakah kekurangan buku ni? Buku ni bagi saya lah, sebab saya orang yang tak berapa minat sangat sejarah, yang tak suka sejarah. Buku ini merupakan buku sejarah Islam yang perlu dibaca oleh berfikiran terbuka dan perlu dianalisa isi tersirat apa yang dibaca. Kita boleh baca je, baca, tak faham apa yang nak disampaikan, apa maksudnya, apa maksud yang Nabi berhijrah dulu, sebab apa Nabi berhijrah. Kalau kita tak boleh analisa, kalau kita tak boleh nak fikirkan macam saya puas macam mana aku nak relatekan dengan keadaan semasa sekarang. Jadi saya pun sulam balik, tengok video-video macam macam ni hijrah, sebab tu Nabi dulu berhijrah daripada sini ke sini, daripada buruk pada baik, yang baik kepada yang lebih baik. Jadi walau bagaimanapun, buku ini juga sesuai dibaca oleh semua orang untuk memperkukuhkan lagi fakta-fakta sejarah Islam. Bukannya buku ni tak baik untuk orang semua baca. Boleh baca, setakat baca untuk nak kukuh lagi dia punya sejarah-sejarah Islam, fakta Islam, boleh. Tapi untuk nak kita nak fahamkan, kita nak relatekan dengan keadaan semasa kita, itu memang perlu banyak berfikir.
Saya rasa itu saja. Kalau ada salah tentang apa-apa ni, minta Ustaz Faiz dan Ustaz Saiful tolonglah tegur. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah. Pada Wan, itu tadi ada apa-apa komen daripada Ustaz Saiful, daripada Faiz, kalau ada tambah. Terima kasih Wan. Alhamdulillah. Terima kasih Wan juga atas resensi buku yang telah dibacakan tadi. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan daripada apa yang Wan baca tadi itu, yang Wan telah bentangkan, ialah segala bentuk perubahan daripada yang tak baik kepada baik dan juga kepada yang baik, dah baik kepada yang lebih baik, itu juga merupakan satu hijrah. Itu dari segi makna. Jadi kalau dari kupasan hijrah ini sebenarnya dia sangat luas. Ya, sangat luas. Hijrah dari segi hati, jiwa dan sebagainya, ya, dalam kita merubah, ya, merubah satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik juga, itu adalah satu hijrah yang tersirat daripada yang tersurat. Sebenarnya Rasulullah berhijrah ke Madinah pun, ya, dia merupakan satu wahyu. Apabila dia satu wahyu, sudah pastinya ia di bawah bimbingan Allah dan juga di bawah panduan para malaikat. Dan insya-Allah kalau kita dapat mencontohi dan mengambil iktibar daripada proses hijrah dan juga sebelum hijrah dan selepas hijrah, ya, itu merupakan satu suatu pendekatan yang terbaiklah untuk kita mengadaptasi kehidupan kita di dunia ini. InsyaAllah. Terima kasih Wan. Itu saja Puan daripada saya. Terima kasih banyak Ustaz. Saya boleh tambah lagi sikit ilmu nanti. Ya. Ada siapa-siapa lagi yang rasa nak tanya, nak komen, nak beri pendapat? Sikit je Puan. Kalau kita tengok kan Ustaz, penghijrahan Nabi tu kan bukannya dekat tau, jauh, ya, dari Syam ke Madinah. Sebab semasa saya berada kat negara ni lah, saya nak dari Syam ke Madinah tu kita naik four-wheel drive pun mengambil masa hampir 4-5 jam, lebih rasa. So just imagine masa zaman Rasul tu, Rasulullah SAW berhijrah untuk sesuatu yang lebih baik. Baginda sanggup bergerak dengan begitu jauh semata-mata untuk seperti yang Wan Ustaz sebutlah, satu pengajaran yang lebih makna. Itu saja, terima kasih. Okay, thank you. Ya, betul. Itulah, so saya pun rasa Wan, itulah kupasan yang sangat baik tentang isi kandung dalam buku dan juga kaitannya dengan kerja buat kita dan sebagainya. So good job lah